Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Maram Channel. Nama saya Muhammad Syahir Besar aka Maram Saat. Terima kasih masih lagi menyokong Maram Channel. Pada view-view yang baru, jangan lupa like, komen dan subscribe. So hari ni kita nak berbicara tentang Dare to Dreams, berani untuk bermimpi. Sebelum tu kita VT dulu. Kembali kita selepas VT tadi. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, hari ini untuk berbicara tentang Dare to Dreams, saya ingin membawakan satu cerita kartun. Satu watak di dalam cerita Naruto, iaitu Naruto sendiri. Macam mana dia Dare to Dreams untuk menjadi seorang Hokage, membuatkan saya nak mengambil dia sebagai contoh Dare to Dreams. Jom, untuk halua telinga tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar sekalian, saya akan memainkan satu short daripada YouTube macam mana Naruto ni benar-benar ingin menjadi seorang Hokage. Kita layan kejap. 'Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya kasihi sekalian, so itu tadi sedikit VT daripada satu perjalanan daripada Naruto, daripada dia seorang kanak-kanak yang dipinggirkan oleh satu kampung, menjadikan dia kuat, tabah. Dia fokus dalam Dare to Dreams dia fokus dalam mengejar impian dia sebagai Hokage. Sedikit sebanyak saya terpanggil untuk menjadikan Naruto menjadi satu role model untuk kita pagi ini. So, apa kena-mengena Naruto dengan Dare to Dreams kita pada pagi yang bahagia ini? Saya ingin berkongsikan satu metodologi of learning. Macam mana kita nak menetapkan satu impian ataupun satu matlamat supaya kita tidak lari daripada matlamat tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, kita menggunakan metodologi Dreams itu sendiri sebagai satu guideline, DREAM. D yang pertama, tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, D itu perlulah di-draw, perlu dilihat hari-hari. Untuk tuan-tuan, puan-puan yang telah bekerja, yang telah berkejaya, saya cadangkan cara ini ialah anda pergi satu kedai DIY ataupun Eco. Ada satu frame tau. Satu frame di kedai Eco tu, dia kosong ya. Anda print out segala impian-impian anda di dalam bentuk gambar, terpulang kepada anda jenis kinestetik ataupun visualize ataupun penulisan.
visualize, saya cadangkan print gambar yang matlamat yang anda mahukan, sebagai contoh kereta jenis apa, rumah bagaimana, anda ingin melancong ke luar negara sebagai contoh, anda ingin melakukan umrah sebagai contoh. Ambil gambar-gambar ini dan letak dalam satu A4 dan framekan dia dan letak di pejabat ataupun di rumah anda. Untuk adik pelajar yang saya hormati sekalian, cara untuk draw ini adalah saya cadangkan sila tulis impian anda di dalam satu kertas A4, tampalkan di asrama ataupun di rumah di tempat yang mudah dilihat. Sebagai contoh, adik pelajar yang berada di asrama duduk dan berdeka, anda di bahagian bawah. Impian anda ini anda perlu tampalkan di bahagian papan tempat tidur anda kan, orang atas. So orang atas, anda di bawah, so tampalkan di bahagian papan lah yang anda boleh lihat setiap hari. Sebelum tidur dan juga selepas bangun tidur, bila anda sebelum pejam mata dan anda mula celik mata, anda akan lihat impian anda setiap hari. Mengapa metod ini perlu dilakukan, tuan-tuan adik pelajar yang saya hormati sekalian? Setiap hari kita melihat gambar dan juga tulisan kita sebagai satu matlamat, dia akan melekat di ingatan kita dan menyebabkan matlamat kita jelas dan tidak lari daripada landasannya. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, seterusnya, yang kedua, bila kita mengejarkan dream ialah realistik. Realistik ini bermaksud impian kita perlulah realistik dan tidak melampaui batas. Sebagai contoh, tuan-tuan puan-puan contoh bekerja sebagai saintis, impian tuan-tuan puan-puan sebagai seorang saintis ingin mengalihkan matahari ke planet Pluto. Itu tidak realistik. Sebagai adik pelajar, impian adik-adik haruslah realistik dengan kemampuan adik-adik. Tidak realistik jika adik-adik meletakkan satu impian itu melampau-lampau ataupun tidak berasas. Sebagai contoh, adik adalah seorang pelajar, tetapi adik mahu membeli 3,000 bidang tanah dalam masa 24 jam. Itu tidak realistik. Seterusnya, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, nombor 3 adalah E, itu eager. Eager ini adalah sifat yang benar-benar kehendakkan kejayaan tersebut. Eager ini bukanlah player Liverpool. Eager adalah satu percikan api di dalam diri tuan-tuan dan perempuan adik pelajar yang saya hormati, untuk terus committed dan memberikan komitmen yang baik untuk mengejar impian-impian tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang saya hormati sekalian. Kembali kepada Liverpool tadi, abaikan dia. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik pelajar yang saya hormati sekalian, seterusnya yang keempat adalah acceleration, kelajuan untuk mengejar impian tersebut. Lakukan perkara, jangan bertangguh. Sekurang-kurangnya berfikirlah jalan ataupun cara untuk berjaya. Maksudnya, tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang saya hormati sekalian, acceleration ini adalah step pertama dan terus buat. Sebagai contoh, tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati, nak buat YouTube ataupun nak buat channel YouTube sebagai contoh. Adik-adik, tuan-tuan, perempuan ada idea, jangan bertangguh, terus buat, terus shoot, terus pakai basic punya video pun tak apa, kena ada lighting, kena ada mikrofon. Maksudnya, acceleration ni adalah perkara yang perlu anda mulakan sekarang, jangan bertangguh. Tuan-tuan, perempuan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, yang terakhir untuk kita menggunakan metodologi DREAMS ini adalah M, iaitu motivation. Sentiasa mendengar dan membaiki diri dengan melihat video inspirasi orang lain dan juga ceramah agama. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, sebagai orang dewasa, kita tak lari daripada hidup yang down, up and down, up and down, up and down. Dengan itu, tuan-tuan, perempuan, motivasi diri ini tidak terletak pada orang lain. Motivasi diri ini terletak pada diri kita sendiri. Kita yang mengawal emosi kita, yang mengawal diri kita sendiri. Kita perlu menaikkan motivasi diri untuk mengejar impian kita. Adik-adik pelajar, jika adik-adik pelajar down ataupun tidak bersemangat untuk belajar, tidak bersemangat untuk terus hidup, macam orang mati.
Dapatkan nasihat daripada guru-guru, dapatkan nasihat daripada ibu bapa, dapatkan nasihat daripada kawan-kawan yang baik. Hidup ini begitulah, naik dan turun. Untuk mengejar impian, teruskan bermotivasi dan juga jangan down, jangan hampa dengan hidup, kerana di hujung hidup ini adalah penuh pengharapan. Hidup ini ada ganjaran yang menanti. Tuan-tuan, puan-puan, adik pelajar yang saya hormati sekalian, sebagai penggulungan saya ingin tekankan lagi sekali, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengejar impian anda. Dare to dream. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Syafiq bin Saad, aka Makram Saad. Terima kasih kerana menonton Makram Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila share. Sekian. Terima kasih.